Assalamualaikum. Okey, selamat datang ke kelas Cikgu Adiba. Okey, pada hari ini kita akan belajar subjek sejarah yang bertajuk Kerajaan Melayu Awal. Okey, pada minggu ini kita berpindah kepada topik baharu. Okey, cikgu teruskan. Okey, standard pembelajaran kita pada hari ini ialah 4.1.1 menamakan Kerajaan Melayu Awal di Alam Melayu. Yang kedua, 4.1.2 menyatakan lokasi Kerajaan Melayu Awal di Kepulauan Melayu. Okey, yang terakhir ialah K4.1.5 menerangkan kepentingan menjalani hubungan diplomatik. Okey, seterusnya objektif. Okey, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat menyatakan garis masa kewujudan Kerajaan Melayu Awal di Kepulauan Melayu. Yang kedua, menyatakan lokasi Kerajaan Melayu Awal di Kepulauan Melayu. Dan yang terakhir ialah murid dapat menghuraikan kepentingan menjalinkan hubungan diplomatik. Okey, tanpa melengahkan masa, kita teruskan dengan topik pembelajaran ataupun fokus pembelajaran kita pada hari ini. Okey, apa yang kita nak belajar hari ini? Iaitu mengenai Kerajaan Melayu Awal. Okey, kita nak belajar terdapat dua perkara yang akan kita belajar pada hari ini ialah yang pertama, nama-nama Kerajaan Melayu Awal dan yang kedua, lokasi Kerajaan Melayu Awal. Okey, seterusnya, sebelum kita mengetahui nama-nama Kerajaan Melayu dan serta lokasinya, kita kena faham apa itu Alam Melayu. Okey, Alam Melayu merupakan kawasan yang merangkumi gugusan kepulauan dan tanah besar di bahagian tenggara benua Asia. Iaitu, kalau kita tengok kepulauan iaitu Tanah Melayu ataupun negara kita sekarang, Malaysia, Indonesia, apa lagi? Filipina, Brunei dan sebagainya. Okey. Seterusnya, kita pergi kepada fokus kita yang pertama iaitu nama-nama Kerajaan Melayu Awal. Okey. Terdapat 10 nama kerajaan ataupun terdapat 10 kerajaan Melayu awal di alam Melayu, iaitu terdapat 10 kerajaan yang wujud di alam Melayu. Okey, kerajaan yang pertama apa? Iaitu Kerajaan Funan, Kerajaan Champa, Kerajaan Kedah Tua dan Kerajaan Chihtu. Kerajaan yang kelima ialah Kerajaan Gangganegara. Kerajaan yang keenam ialah Kerajaan Sriwijaya. Ketujuh ialah Kerajaan Mataram. Kelapan, Kerajaan Sentubong. Kesembilan, Kerajaan Majapahit. Dan kesepuluh ialah Kerajaan Beruas. Okey, seterusnya. Okey, semua ke-10 kerajaan tersebut bukan sekaligus wujud, tetapi terdapat garis masa iaitu masa tertentu. Okey, mari kita tengok pada abad pertama ialah Kerajaan Funan, seterusnya abad kedua Kerajaan Champa dan abad kelima ialah Kerajaan Kedah Tua, seterusnya pada abad ke-6 ialah Kerajaan Chihtu dan Kerajaan Gangganegara. Manakala abad ke-7 pula ialah Kerajaan Sriwijaya. Abad ke-9 ialah Kerajaan Mataram. Seterusnya abad ke-10 ialah Kerajaan Sentubong. Seterusnya pada abad ke-13 ialah Kerajaan Majapahit dan yang terakhir pada abad ke-15 ialah Kerajaan Beruas. Okey. Seterusnya, mari kita lihat lokasi Kerajaan Melayu Awal iaitu tempat ke-10. Tempat ke-10 Kerajaan Melayu Awal ini duduk ataupun terletak. Okey.
Yang pertama kita tengok Kerajaan Kedah Tua. Okey, Kerajaan Kedah Tua ini lokasinya terletak di Sungai Mas dan Pangkalan Bujang serta Lembah Bujang. Okey, Lembah Bujang ini terletak di negeri Kedah. Kalau pada hari ini ialah terletak di negeri Kedah lah, iaitu di dalam negara kita Malaysia. Okey. Apa yang menyebabkan bukti wujudnya Kerajaan Kedah Tua ini, iaitu penemuan candi Bukit Batu Pahat. Okey, kalau lihat di peta cikgu itu, cikgu sudah tanda mana Kedah Tua, iaitu terletak di negeri Kedah. Okey. Seterusnya ialah Kerajaan Gangganegara. Okey, lokasi Kerajaan Gangganegara terletak di pantai barat bahagian tengah tanah Melayu, iaitu masih lagi di dalam negara kita sekarang, iaitu Malaysia. Okey, Kerajaan Gangganegara ini terletak di negeri Perak. Okey, macam mana kita tahu wujudnya Kerajaan Gangganegara di negeri Perak ni, iaitu penemuan bahan ataupun peralatan yang digunakan oleh masyarakat pada zaman Kerajaan Gangganegara. Okey, kalau kita nak lihat penemuan-penemuan itu, kita boleh pergi ke Muzium Beruas, iaitu terletak di negeri Perak. Okey, seterusnya kita lihat Kerajaan Beruas. Okey, lokasi Kerajaan Beruas ini terletak di pantai barat bahagian tengah tanah Melayu. Kerajaan ini juga terletak di negeri Perak. Okey. Cikgu, tadi Gangganegara pun terletak di negeri Perak. Kenapa Kerajaan Beruas pun terletak di negeri Perak? Okey. Kalau murid-murid rujuk balik garis masa tadi, Kerajaan Gangganegara wujud pada abad ke-6, manakala Kerajaan Beruas wujud pada abad ke-15. Okey. Bukti kewujudan Kerajaan Beruas ialah Makam Raja, iaitu raja yang memerintah kerajaan pada zaman tersebut. Okey, seterusnya Kerajaan Cihtu. Okey, Kerajaan Cihtu ni lokasinya terletak di Tanah Merah, Kelantan, iaitu di negeri kita. Okey, lokasi ini terletak di Sungai Kelantan. Okey, macam mana nak bahagian mana Sungai Kelantan tu? Okey, cuba kalau murid-murid pernah ke Tanah Merah, murid-murid akan melalui satu jalan, iaitu kita panggil flyover. Okey, di situ adanya Sungai Kelantan. Okey, maksudnya Kerajaan Cihtu ni wujud di situ, iaitu diorang menjalankan aktiviti diorang di situ. Okey, seterusnya Kerajaan Santubong. Okey, lokasi Kerajaan Santubong ini terletak di Sungai Sarawak. Okey, namanya, okey, kalau kita lihat sini, dia cakap lokasi Kerajaan Santubong ni terletak di Sungai Sarawak. Maknanya dia wujud di negeri Sarawak. Okey. Seterusnya ialah Kerajaan Sriwijaya. Okey, Kerajaan Sriwijaya ini lokasinya terletak di lembah Sungai Musi, iaitu Sumatera. Okey, Sumatera ni dekat mana? Sumatera ini kalau kita lihat sekarang ialah di negara Indonesia. Okey, cikgu, betul ke Kerajaan Sriwijaya ini wujud? Betul. Okey, buktinya penemuan ataupun seni bina Candi Muara Jambi. Okey, candi ni apa? Candi ni merupakan tempat ibadah, iaitu kalau kita tahu, sebelum ni kita dah belajar kan, masyarakat zaman dahulu dia mengamalkan agama Buddha. Okey, agama Buddha ni jadinya diorang bina candi sebagai tempat ibadah mereka. Okey, seterusnya ialah Kerajaan Mataram.
Okey, lokasi kerajaan Mataram ini terletak di Jawa Tengah. Iaitu Jawa Tengah ni kat mana? Masih lagi di Indonesia kalau kita lihat pada zaman kini lah. Okey, bukti kewujudan kerajaan Mataram ini ialah candi juga. Tapi nama candinya ialah Candi Rambanan. Okey, seterusnya ialah Kerajaan Majapahit. Okey, lokasi Kerajaan Majapahit ini berpusat di Robulan, Mojokerto dan Jawa Tengah. Okey, kalau kita lihat keistimewaan Kerajaan Majapahit ini ialah mempunyai pintu gerbang yang menarik. Okey, kalau zaman dahulu gerbang dipanggil sebagai gapura. Okey, kalau kita lihat dekat gambar yang cikgu sertakan ini ialah bukti kewujudan Kerajaan Majapahit iaitu Gapura Bajang Ratu. Okey, ini merupakan gerbang. Okey, menarik bukan gerbang mereka bina? Okey, ini merupakan keistimewaan Kerajaan Majapahit pada waktu ataupun pada ketika itu. Okey, aktiviti yang seterusnya ialah murid perlu melaksanakan. Okey, yang pertama, jawab kuis. Okey, cikgu akan berikan kuis ini pada grup kelas iaitu melalui aplikasi WhatsApp. Dan yang kedua, jawab soalan yang diberikan. Cikgu akan beri soalan, 2 soalan dalam bentuk PDF. Murid-murid boleh print ataupun menyalin semula soalan tersebut. Okey, setelah selesai melaksanakan aktiviti yang diberikan, murid-murid perlu menghantar jawapan secara personal kepada cikgu. Okey, cikgu macam mana nak hantar jawapan kuis? Okey, jawapan kuis kamu tidak perlu hantar kepada cikgu, tetapi kamu perlu tangkap skrin ataupun screenshot markah yang diperolehi oleh kamu semua dan hantar kepada cikgu. Okey, ada 3 perkara yang perlu kamu buat ialah yang pertama, jawab kuis dan jawab soalan yang diberikan. Seterusnya yang ketiga, hantar ke semua aktiviti yang diberikan oleh cikgu kepada cikgu melalui aplikasi WhatsApp secara personal. Okey, itu sahaja daripada cikgu. Selamat melaksanakan tugasan semua dan sekian, terima kasih.